Okey, kita bertemu lagi dalam bahagian 3 bagi kesatuan set. Standard pembelajaran kita menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Bagaimanakah kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set? Ada beberapa langkah ya. Contoh soalan, sebanyak 26 murid telah menyertai program pengangkap di tepi sungai. Aktiviti yang dilakukan dalam program tersebut ialah berkayak dan memancing ikan. 18 orang murid berkayak dan 15 orang murid memancing ikan, manakala 9 orang murid terlibat dengan kedua-dua aktiviti berkayak dan memancing ikan. Berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut? Mula-mula kita perlu memahami masalah terlebih dahulu. Kita keluarkan semua maklumat yang kita ada. Jumlah murid 26, berkayak 18, memancing ikan 15, berkayak dan memancing ikan 9 orang. Dan soalannya, hitung jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program ini. Kaedah seterusnya, merancang strategi. Kita letakkan set semester adalah jumlah murid. Set A, kita namakannya set A untuk murid yang berkayak. Set B untuk murid yang memancing ikan. Dan kita lukiskan gambar Raja Van untuk mewakili semua maklumat yang diberikan. Kemudian kita hitungkan jumlah murid yang berkayak sahaja, jumlah murid yang memancing sahaja, dan jumlah murid yang tidak terlibat dalam aktiviti program ini. Okey. Melaksanakan strategi. So, kita lukiskan gambar Raja Van. Kita lukiskan A dan B bersilang kerana ada pelajar yang terlibat dengan kedua-dua aktiviti ini. So, 9 murid tadi kita letakkan di tengah-tengah untuk mendapatkan. Okey, sebelum tu kita recall balik. Set semester adalah jumlah murid. Set A adalah murid yang berkayak. So, ini untuk yang berkayak. Dan set B untuk yang memancing ikan. Okey, ini maklumat kita dalam soalan tadi. So, berkayak sahaja untuk dapatkan kawasan ini sahaja. Kita ambil berkayak tolak dengan 9. 18 tolak 9. So, kita dapat 9. Seterusnya, untuk memancing ikan sahaja bahagian sini. 15 tolak 9. So, 6. So, jumlah murid yang tidak terlibat dalam aktiviti, kita tahu jumlah pelajar adalah 26. Kita tolakkan dengan semua pelajar yang terlibat dalam aktiviti. So, kita akan dapat 2. 2 ni adalah pelajar yang tidak terlibat langsung dalam kedua-dua aktiviti ini. So, jawapan kita adalah 2. Kesimpulan, 24 orang murid terlibat dalam aktiviti program tersebut. So, berbalik pada soalan kita tadi, berapakah jumlah murid yang terlibat? So, jawapannya 24. Okey, contoh 2. Sebanyak 100 orang dewasa terlibat dalam kajian mengenai bahan bacaan yang menjadi pilihan utama mereka. 40 orang memilih surat khabar, 25 orang memilih majalah, 18 orang memilih buku cerita, 8 orang memilih kedua-dua surat khabar dan majalah, 7 orang memilih kedua-dua majalah dan buku cerita, 5 orang memilih kedua-dua surat khabar dan buku cerita, dan 3 orang memilih ketiga-tiga bahan bacaan tersebut. Berapakah bilangan yang tidak memilih sebarang bahan bacaan? Pertama, kita perlu memahami masalah, senaraikan semua maklumat yang kita tahu. Dan soalannya, hitung bilangan yang tidak memilih mana-mana bahan tersebut. Step yang kedua, merancang strategi. So, kita namakan set semester sebagai jumlah orang dewasa, set P untuk surat khabar, Q untuk majalah, dan set R untuk buku cerita. Kita lukiskan gambar Raja Van untuk mewakili semua maklumat yang diberikan dan kita carikan jumlah orang yang pilih surat khabar sahaja, yang pilih majalah sahaja, yang pilih buku cerita sahaja dan yang tidak memilih
apa-apa bahan bacaan. So, ini gambar Raja Van. Kita lukiskan set P, set Q dan set R bersilang antara satu sama lain kerana terdapat 3 orang yang memilih ketiga-tiga bahan bacaan. Kita imbas kembali, kita punya set. P adalah surat khabar, Q majalah dan R buku cerita. So, untuk yang memilih ketiga-tiga bahan bacaan, kita letakkan 3 di tengah-tengah. Untuk yang memilih surat khabar dan majalah 8 orang, so kita tolak dengan 3, kita dapat 5 di bahagian ini. Untuk majalah dan buku cerita 7, so kita tolakkan 7 dengan 3, so kita dapat 4. Dan surat khabar dengan buku cerita, so di sini, di bahagian ini, kita tolakkan 5, tolak 3, kita dapat 2. So, surat khabar 40. So, jumlah dalam unsur set P ini adalah 40. So, untuk dapatkan bahagian ini sahaja, kita perlu tolakkan 40, tolak 5, tolak 3 dan tolak 2. So, kita dapat 30 di bahagian ini. Sama juga untuk bahagian ini, majalah 25 orang. So, 25 tolak 5, tolak 3 dan tolak 4, kita dapat 13 untuk yang memilih majalah sahaja. Kita ulang step yang sama untuk dapatkan bahagian ini. Buku cerita 18. So, tolakkan 18 dengan 4, 3 dan 2. Kita dapat 9. So, untuk mendapatkan, kita tahu jumlah orang dewasa 100. So, untuk mendapatkan jumlah yang tidak memilih mana-mana bahan bacaan, so kita ambil jumlah tolak dengan semua yang ada dalam ni. So, kita dapat 34. So, 34 ni berada di luar yang tidak memilih mana-mana bahan bacaan. So, kesimpulan yang dapat dibuat, 34 orang tidak memilih sebarang bahan bacaan tersebut. Okay, terima kasih.